Baik, sebelum kita ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak bagi perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan. Terima kasih Azam di Angkasa Puri. Manifesto Perikatan Nasional PN bakal diumumkan Ahad ini. Pengerusi PN Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin memberitahu pelancaran di Shah Alam Selangor itu bakal disempurnakan pengerusi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau yang juga calon PN Dun Teluk Mas berkata, manifesto secara holistik itu tidak akan meminggirkan mana-mana pihak. Yang mana manifesto ini akan merangkumi ataupun akan disediakan secara holistik. InsyaAllah tidak akan ada pihak yang tertinggal dan kita akan pastikan semua golongan, baik belia, baik wanita, baik warga emas ataupun semua segenap segi, tidak kira Melayu, Cina, India, segala latar belakang kaum, budaya, agama dan bangsa. Jelas Datuk Muhammad Rafiq lagi, manifesto itu menjadi bukti PN Wadah Perjuangan Rakyat berbilang kaum. Calon PN kerusi Dun Pekalan Batu Muhammad Azruddin Mat Idris berjanji untuk menyelesaikan masalah banjir yang sering melanda Dun berkenaan dalam tempoh 100 hari jika diberi mandat. Beliau mempunyai formula menyelesaikan masalah itu selaras dengan manifesto PN yang merangkumi pelan pemulihan banjir Melaka. Sebenarnya bila kita dah lakukan lawatan di dalam kawasan-kawasan yang terlibat, masalah yang berlaku yang mengakibatkan banjir ini bukan disebabkan hanya sungai yang cetek, tetapi parit-parit di dalam kawasan kampung yang tidak betul alirannya dan tersumbat. Jadi benda ini sebenarnya harus dijaga oleh adun kawasan. Dan adun kawasan mungkin boleh maklumkan kepada PBT, pihak berkuasa tempatan, untuk menyelenggara longkang-longkang dan parit ini supaya masalah banjir ini dapat diatasi. Formula itu katanya tidak sukar untuk dilaksanakan namun tidak dijalankan oleh pihak yang mewakili kawasan tersebut. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada masalah ruang tempat letak kenderaan di Hospital Melaka yang semakin padat menyebabkan orang ramai yang hendak mendapatkan rawatan di hospital terpaksa meletak kenderaan di tepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan raya lain. Projek Loji Rawatan Air LRA yang bakal dilaksanakan sekitar Jasin membolehkan manfaat air bersih lebihan menjelang 2022 diterima penduduk setempat. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad memaklumkan projek Loji Kompak Cincin itu dibangunkan dengan kapasiti 30 juta liter air melibatkan peruntukan mencecah 40 juta ringgit. Bila cuti perayaan, tahu New Year is coming, ya, tahun baru Cina lepas tu, dan insya-Allah apabila kita menyambut tahun baru Cina nanti, pengasingan tu dah boleh berlaku, maknanya daripada Loji Melima tu kita dah boleh support di Melaka Tengah, dan keperluan di Jasin ini akan disokong sepenuhnya, dibekas sepenuhnya daripada Loji Cincin ini. Dengan adanya Loji Kompak Cincin, ia bakal membekal air bersih kepada lebih 24,000 akaun hanya di daerah Jasin. Sementara itu, beberapa projek loji baru bakal dilaksana di negeri ini, termasuk di Masjid Tanah melibatkan 90 juta liter bagi kawasan sekitar Masjid Tanah dan Alor Gajah. Pembekalan air bersih akan dilakukan secara berperingkat. Melakukan aktiviti sukan dan riadah antara langkah dilakukan calon Barisan Nasional BN kerusi Dun Macap Jaya bagi mendekati pengundi khususnya golongan belia. Menurut Wee Hee Sam, aktiviti itu bukan baru baginya, malah sudah menjadi rutin harian. Selain baik untuk kesihatan, sukan dan riadah juga dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Ya, kita memang galakkan sukan macam ni, futsal semua. Memang sekarang masih COVID, fasa keempat. Bukan semua lah,
Lepas tu saya akan galak semualah buat pertandingan bola sepak, bola kelanjang, futsal, badminton. Masa tu kalau menang kita boleh selalu anjurlah macam piala YB apa tu. Wee Hee Sam juga mahu membawa beberapa pembaharuan termasuk memperkenalkan dan menambah baik sektor eko pelancongan di kawasan Dun Macap Jaya sekaligus dapat membantu menambah pendapatan penduduk setempat. Dalam pada itu, kempen secara maya terus rancak berikut kemaskini harian di media sosial calon-calon bertanding dari pelbagai parti. Calon Barisan Nasional BN Kerusi Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkongsi aktivitinya melawat golongan warga emas di sekitar kawasan berkenaan. Selain itu, beliau turut meluangkan masa santai di warung kopi bagi mendekati pengundi. Calon Perikatan Nasional PN Dun Duyong, Datuk Kamordin Siddiq melalui laman Facebook rasminya PAS N21 Dun Duyong mengambil pendekatan berkongsi video-video aktiviti beliau melawat dan membantu mereka yang memerlukan. Calon Pakatan Harapan PH Dun Ai Molek Rafi Ibrahim pula berkongsi aktivitinya mengedar risalah kempen kepada penduduk di kawasan itu sambil berbasikal. Bagaimanapun, calon parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra dan Bebas dilihat tidak terlalu aktif menggunakan platform Facebook. Sebagai contoh, calon Putra Dun Gadik Laila Norinda Maon hanya memuat naik satu perkongsian hari ini dengan memaparkan gambarnya bersarapan di sebuah kedai sekitar kawasan Dun berkenaan. Manakala perkongsian terakhir dibuat calon bebas Dun Teluk Mas Arif Adli pula pada semalam mengenai lawatannya di gerai-gerai sekitar Teluk Mas. Golongan Belia Melaka mengharapkan kerajaan negeri yang baru memberi tumpuan kepada beberapa isu melibatkan golongan berkenaan, antaranya isu berkaitan pendidikan dan peluang pekerjaan. Saya mengharapkan agar kerajaan yang baru ni menitik beratkan berkaitan pendidikan untuk belia dan juga memberi peluang kepada belia-belia untuk sambung belajar yang mana mungkin tak dapat meneruskan pelajaran tu mungkin diberikan sebuah harapan baru ataupun bantuan untuk mereka menyambung pelajaran. Harapan saya kepada kerajaan sekarang lebih mengetengahkan isu kekurangan pekerjaan bagi golongan belia. Seperti yang kita tahu yang golongan belia sekarang kekurangan pekerjaan, mungkin disebabkan COVID, ekonomi pun semakin menurun. So saya harap kerajaan dapat bantulah. Saya harap kerajaan yang akan datang dapat memberi tumpuan yang lebih kepada golongan yang kurang berpendidikan, contohnya yang akan ambil kemahiran. So mungkin dia boleh fokuskan kepada tabung kemahiran di mana yang berkemahiran ni boleh diberi pinjaman yang agak rendah interest. So orang kemahiran boleh sambung belajar. Selain itu, golongan belia mahu tumpuan diberikan kepada usahawan muda yang ingin memulakan perniagaan. Diharapkan dapatlah memberi peluang pekerjaan kepada mereka sebab ramai yang sebenarnya menganggur kat luar sana dan ramai juga yang mencari pendapatan melalui perniagaan sendiri, dan harap juga kepada kerajaan memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga muda lah dekat Malaysia ni, especially di Melaka, supaya mengeluarkan bantuan-bantuan yang walaupun agak setimpal tapi agak bermakna bagi diorang. Macam saya kan golongan muda, so saya nak macam peluang pekerjaan untuk graduate tu lebih menjana lah. Lepas tu kalau macam bisnes untuk belia muda tu dapat kos yang untuk dia mulakan bisnes tu sendiri, lebih mudah lah. Mengikut statistik daftar pemilih, seramai 190,004 orang ataupun 38.37% pengundi di Melaka merupakan golongan belia. Solat Jumaat di masjid-masjid sekitar Melaka berlangsung dengan pematuhan SOP yang ketat dalam tempoh kempen. Tinjauan RTM mendapati solat Jumaat berlangsung tenang tanpa sebarang kempen di masjid. Rata-rata jemaah yang ditemui menzahirkan rasa lega kerana dapat menunaikan solat Jumaat seperti biasa dengan tenang. Alhamdulillah, saya tengok pematuhan dia semua jemaah mengikutinya. Secara praktikalnya telah lama mereka lakukan, sebelum ini pun sama juga. So penguatkuasaan daripada ahli lembaga masjid juga
agak bagus. Memang benar, saya mengharapkan supaya rumah ibadah ini adalah satu tempat yang bebas daripada segala kegiatan politik. Di mana apabila kita berpolitik bebas di luar, tetapi di sini kita sama untuk beribadah sahaja. Setakat ini memang kita kekalkan SOP. Jadi yang mana saya tengok yang tak ada, saya mengelolakan di sini, yang mana tak ada bawa sejadah, kita suruh dia duduk bawah lah. Kalau yang dah ada kosong, kita terpaksa juga bagi dia ni lah. Kalau kita nak tak kasih dia masuk pun tak boleh juga, pasal orang nak semayang. Jadi kita terpaksa ketat kan. Sebab ini masjid. Kalau kita nampak dia kempen, kita akan nasihatkan dia lah. Tempat ni tempat ibadat, bukan untuk kempen. Okey, untuk yalah, sekarang kita masih lagi dalam proses endemik COVID-19. Jadi kita memang keperluan untuk kita menjaga SOP. SOP itu amat penting untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Jadi pada terus merebak. Dan tentulah untuk pilihan raya kali ini ramai pihak-pihak daripada luar yang akan hadir untuk menggerakkan jentera kempen pilihan raya mereka. Jadi untuk di pihak masjid, bagi pihak masjid pun kalau boleh mereka mematuhi SOP sedia ada ni. Beberapa usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Melaka berjaya membangunkan perniagaan mereka meskipun mengalami cabaran besar akibat pandemik COVID-19. Pengalaman berhadapan tempoh sukar itu menjadikan mereka belajar memperbaiki segala kelemahan dalam perniagaan masing-masing untuk berjaya. Ikuti kisah inspirasi usahawan PKS yang menempuh pelbagai cabaran untuk menghasilkan produk gula Melaka dengan formula sendiri sehingga berjaya mendapat permintaan di pasaran luar negara. Laporan wartawan Rawin Samugam. Gula Melaka dan gula Melaka Peroi diproses satu hari sebanyak 700 kilogram. Pengusahanya mempunyai formula ataupun resepi sendiri yang dibangunkan bersama suaminya lebih 20 tahun. Pengusaha gula Melaka Nur Aziza Omar berkata, pada permulaannya, gula ini dimasak secara manual. Namun, kini dengan adanya teknologi mesin, proses penghasilan gula Melaka dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Beliau bersama suaminya Nazri Rusli meraih keuntungan 2 kali ganda iaitu lebih RM30,000 semasa pelaksanaan PKP tahun lepas. Permintaan dari seluruh negara bagi gula Melaka menyaksikan peningkatan daripada 8 tan ke 15 tan sebulan. Sekarang saya ada dua lah. Satu pakai brand saya sendiri dan juga satu adalah OEM, di mana ambil produk saya secara pukal dan dia akan repacking balik dan dia akan pakai label dia. So banyak daripada OEM lah untuk digunakan lah untuk secara pukal. Sebab pasaran kami dah sampai ke peringkat 1 Malaysia dan Sabah, Sarawak, Singapura dan insyaAllah dalam masa yang akan datang kita cuba ke Thailand dan juga Vietnam. Keunikan produk keluarannya, gula Melaka Peroi yang memudahkan penggunaannya tanpa diketul atau hiris seperti gula Melaka lain di pasaran. Gula Melaka Peroi ni kita menghasilnya dan R&D sendiri selama setahun lah juga. Lama sebab saya buat ni kira dah 4 peringkat. So maknanya peringkat yang terakhir ni adalah peringkat yang keempat lah. So formula dia memang kita kena ubah dan cari sampai dia menjadi ketahanan yang lama sehingga tahan gula Peroi ni selama 1 tahun. Bantuan daripada kerajaan ini yang kami dapat adalah Jabatan Pertanian yang sentiasa memantau dan kami juga adalah usahawan yang dibimbing oleh Jabatan Pertanian. Supaya dia nak meningkatkan produktiviti kami dan juga bantuan yang disalurkan pun alhamdulillah jadi tak ada masalah dari segi mesin apa semua yang dia bagi kami gunakan hingga kami dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Saudara, pemprosesan gula Melaka ini dilakukan sebanyak 15 kali sehari untuk mencapai sasaran 700 kilogram.
Pengusaha pula akan meningkatkan pemprosesan ini khususnya waktu musim perayaan untuk memenuhi permintaan dari seluruh negara. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Laporan itu menutup perkembangan semasa PRU Dun Melaka untuk Berita Wilayah petang ini. Terus ikuti laporan kami setiap hari untuk pelbagai info terkini yang sahih di Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan.